Okay, dan seperti biasa kelas kita akan dimulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak sambung yang hari tu. Jadi saya tahu awak dah ada buat soalan satu, dua dan tiga dan ada nota yang saya ada ajar sebelum ni lah. Okey, nota dia adalah nota garis lurus. Okey, nota garis lurus tu kita ada 4 langkah. Okey, so langkah yang pertama saya tulis balik. Kita kena cari dua koordinat lah. Okey, langkah pertama kita mestilah kena ada dua koordinat. Okey, kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah apa cari kecerunan. Okey, cari kecerunan dalam ni lah huruf M tu lah. Okey, cari kecerunan M. So kalau ada dua koordinat, okey awak boleh dapatkan kecerunan M. Okey. So saya buat dua anak panah. Okey, yang ketiga awak kena cari pintasan Y. Okey, cari pintasan Y iaitu huruf C. Okey, iaitu huruf C lah. Ni. Okey. So huruf C ni awak nak dapat dia adalah awak kena dapatkan satu nilai M dan juga satu koordinat. Okey, baru awak dapat nilai C. Okey. Kemudian yang akhir sekali adalah bentukkan persamaan. Okey, bentukkan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey. Ini kita panggil persamaan. Okey. So harapnya semua dah ingatlah 4 langkah ni sebab kalau lupa memang hancur. Okey, dia satu je. Nak skor soalan ni, kalau nak betul-betul mahir soalan ni kena ingat 4 ni sahaja. Okey. Alright. Jadi biasanya dalam exam dia punya soalan dia random lah. Okey, random. Dia ada banyak bentuk. Tapi flow dia masih sama iaitu awak kena ikut langkah 1 sampai langkah 4. Okey. Jadi sebab tu saya ajar awak soalan ni satu persatu. Okey, mari kita lihat soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni awak nampak je gambar dalam soalan ni macam gambar apa? Gambar kayu yang condong. Okey. Tapi jangan risau, soalan ni sebenarnya sama je macam garis lurus. Jadi anggap je soalan ni soalan garis lurus dan awak pun imaginekan kalau dia menegak di sini adalah paksi Y. Okey. Dia tinggi ni adalah paksi Y. Awak anggap sahaja tinggi ni adalah paksi Y, yang melintang ni adalah paksi X. Itu sahaja. Okey. Walaupun dia bagi dalam bentuk gambar, tapi awak imaginekan, bayangkan soalan ni dalam bentuk satah. Okey. Paksi paksi. So ni paksi X, ni paksi Y. Okey. Saya buat warna merah lah bagi nampak. Okey, baik. Jadi sekarang ni, soalan ni, dia bagi awak satu ketinggian dari P ke Q. Okey. Ketinggian P pergi ke Q adalah 6 meter sahaja. Okey. Di sini dia bagi 6 meter. Okey. Kemudian dia juga bagi awak nama garis. Okey, ni garis dia bagi ada nama NQ. NQ ni ada nama. So nama dia adalah 3Y sama dengan negatif 2X tambah 18. Tapi awak kena cantikkan dia dulu. Cantikkan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Sekarang ni bentuk dia tak cantik. Okay, bentuk dia sangat tak cantik. Jadi awak kena cantikkan dia. Okay, saya tulis kat sini NQ. Nak cantikkan nama dia, awak kena letakkan Y tu duduk sorang-sorang. Okey. So di sini macam awak pernah belajar dengan saya kan sebelum ni, awak kena pindahkan 3 tu menjadi bahagi. Okey, sebab 3 ni dia darab. So darab pindah jadi bahagi. Okey. So dia akan jadi Y sama dengan
negatif 2, okey, per dengan 3 X. Okey. Jangan lupa dia kena bahagi dengan semua kecuali diri dia sendiri. Okey. So awak kena bahagi dengan semua yang ada dekat kanan ni lah. Okey, awak kena bahagikan semua tu dengan 3. Okey. So dia jadi 18 per 3. Okey. Jadi awak kena tengok. Bila awak tengok negatif 2 per 3 ni tak boleh kecilkan. Okey, sebab kalau awak ambil kalkulator, okey, awak ambil kalkulator, awak tekan apa ni, negatif 2 per 3 dia tak boleh kecilkan. Tapi kalau awak ambil 18 per 3, awak cuba tanya dia boleh tak dia kecilkan. Dia boleh kecilkan lah, jawapan dia 6. So ambil sampai jawapan dia boleh kecilkan lah. So jawapan dia adalah negatif 2 per 3 X tambah 6. Okey, ambil sampai dia boleh kecilkan. Okey, sekarang ni um, kalau awak lihat dekat sini, ini adalah NQ. Nama bagi garis NQ. Okey, NQ. Nama dia. So, NQ kat mana? NQ ni yang pendek ni. Kayu yang pendek. Okey, NQ ni yang condong pendek ni. Itu nama dia. Nama dia sekarang ni adalah, apa nama dia yang baru tadi? Negatif 2 per 3 X tambah 6. So, namakan kat sini. Y sama dengan negatif 2 per 3 X tambah 6. Ini nama dia. Okey. So sekarang, okey, sekarang ni soalan ni minta persamaan bagi garis kayu RM. Betul tak? Dia minta RM pula. Dia minta RM. Awak dah ada NQ, tapi awak nak cari RM. RM dekat mana? RM dekat kayu yang atas. Okey, RM adalah kayu yang atas. Jadi, awak cakap dekat soalan ni, dia cakap kedua-dua kayu ni adalah selari. Saya dah ajar sebelum ni, garis selari maksudnya kecerunan sama. Okey, bukan garis sama tapi kecerunan M yang sama. Jadi siapa yang sama? Kecerunan yang sama. Maksudnya kecerunan bagi NQ adalah sama dengan kecerunan bagi RM. Okey, kena faham Itu maksud selari. Selari hanyalah yang sama adalah kecerunan sahaja. Jadi, awak dah tahu nama NQ, awak dah tahu kecerunan bagi NQ. Kecerunan bagi NQ adalah M, betul tak? So, Y sama dengan MX tambah C kan? Siapa yang duduk sebelah X? Mestilah M, betul tak? Yang ni negatif 2 per 3. Jadi, kecerunan NQ adalah sama dengan kecerunan siapa? RM kan? So, awak tulis jawapan dia di sini. Jawapan, okey, kecerunan NQ mestilah sama dengan kecerunan RM, iaitu berapa? Negatif 2 per 3. Okey, awak dapat satu markah. Okey, awak dapat satu markah. Tetapi soalan ni dia tak nak sampai sini. Soalan ni dia nak persamaan. Jadi, awak kena cari persamaan, awak kena pergi dekat langkah ke 3. Okey, sebab awak dah siap dapatkan dia punya kecerunan. Awak kena pergi ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah cari pintasan Y. Awak kena cari C. Okey. So di sini, okey, apa awak nak kena buat? Okey, apa yang awak nak kena buat adalah awak lihat di sini. Okey, dekat sini awak kena tahu dia punya koordinat. Okey, koordinat dekat RM. Kalau awak tak tahu koordinat RM, awak tak boleh cari nilai pintasan Y. Betul tak? Sekarang ni RM awak tak tahu. Okey. Okey, sekarang mari kita lihat. Okey, mari kita lihat. Soalan ni dia bagi lagi jarak nisbah. Okey, dalam bentuk nisbah. Jarak dalam bentuk nisbah. Soalan ni dia akan jadi susah sikit lah. Sebab awak tak nampak apa-apa pun. Awak tak nampak pun koordinat M. Awak tak nampak pun koordinat R. Macam mana awak nak cari dia punya persamaan? Betul tak?
awak tak boleh guna garis NQ. Tak boleh. Awak hanya boleh pinjam dia punya kecerunan je. Tapi koordinat awak tak boleh pinjam. Koordinat awak kena cari dekat RM sahaja. Cuma masalah sekarang ni adalah awak tak tahu koordinat RM. Okey, jadi awak kena cari kat soalan lah. Biasa kadang-kadang kalau dia tak bagi tu maksudnya dekat soalan tu dia bagi jawapan lah. So di sini PN, okey, awak cakap soalan ni cakap PN nisbah dia kepada NM adalah 3 nisbah 2, betul tak? Okey, 3 nisbah 2. Maksudnya awak kena gunakan kaedah darab silang. Kaedah darab silang. Ini untuk nisbah. Hari tu saya dah ajar kaedah darab silang. Okey. PN nisbah NM ni daripada soalan tau. Ni daripada soalan. PN nisbah NM sama dengan 3 nisbah 2 ni. Awak buat PN sama dengan 3. Okey. PN sama dengan 3. Okey. NM sama dengan 2. Betul tak? So, awak tulis NM sama dengan 2. Macam ni. Tapi awak darab silang. Okey, darab silang. 2 pergi dekat PN. 3 pergi dekat NM. Ataupun NM pergi dekat 3. Darab silang. Jadi akhirnya dia akan dapat 2 PN sama dengan 3 NM. Betul tak? Sebab dia darab silang. Jadi akhirnya, okey, awak boleh cari nilai, nilai apa? Nilai, dia nak cari nilai koordinat ni. Kejap dia naik 6. PR, NQ, NQ adalah itu. Persamaan bagi garis lurus RM. Sebab ni macam saya dah pergi ke soalan B terus. Jarak PM. Hmm. Sekejap saya tengok. Koordinat dia NM. Sebenarnya kan, saya kalau boleh, saya rasa soalan ni dia sepatutnya tanya jarak PM dulu. Sebab awak kena tahu koordinat dekat sini, N dulu. Betul tak? Jadi, saya cuba cari koordinat dululah. Di sini, PN. Sekejap sini PN. Okay, awak boleh cari nilai ni menggunakan persamaan yang diberilah. Persamaan yang dia ada dekat sini. Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 6. Okey. Sekejap. Saya tulis kat sini. Awak ada NQ kan? NQ awak adalah Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 6. Betul. Yang ini nama NQ tadi. Tapi awak nak cari koordinat N. N. Koordinat N di sini. Okey, di tengah ni. Okey, awak kena cari di sini. Ini adalah paksi X. Okey, dia langgar pada paksi X. Langgar pada paksi X. Langgar saya sebut langgar. Bila langgar, maksudnya dia pintas. Pintas maksudnya langgar. So, dia cari pintasan X. So, cari pintasan X bagi koordinat N. Okey, so awak gunakan nama NQ ni untuk cari pintasan X. So, awak cari pintasan X. So, saya tulis kat sini. Pintasan X. Okey, maksudnya Y dia mati. So, bila pintasan X, Y dia mati, awak gantikan Y dia dengan kosong sama dengan negatif 2/3 X tambah 6. Betul tak? Dan macam hari tu, saya pindahkan negatif 2/3 X ni jadi positif. Okey, so 2/3 X sama dengan 6. Okey, lepas tu 2X sama dengan 6 darab dengan 3. Okey, sebab bahagi pindah jadi darab. Okey, sebab awak dapat pecahan kan? Pecahan maksudnya bahagi. So, 2X sama dengan 6 kali 3, 6, 12, 18. Okey, dan
X ni awak pindah 2 jadi bahagi. So 18 bahagi 2. Okey, so X awak akan dapat nilai dia adalah 9. Okey, so pintasan X awak adalah 9. Okey. So ini koordinat bagi pintasan X. Okey. Pintasan X bagi garis NQ. So di sini koordinat dia adalah 9. Y dia mati kan? Y dia mati kosong. Okey, so koordinat N dia adalah 9 kosong. Okey, ni koordinat N dia adalah 9 kosong. Maksudnya jarak dia dari sini kosong kosong pergi kat situ jadi 9 unit. Betul tak? 9 unit untuk X. Okey. Sekarang ni baru awak boleh cari dia punya uh, nisbah. Okey, dia punya nisbah. Okey, nisbah dia dekat sinilah yang awak buat tadi 2PN sama dengan 3NM. So 2PN sama dengan 3NM. So awak dah tahu dah jarak bagi PN tu adalah 9 unit. Okey. Ni jarak bagi PN okey adalah 9 unit. P pergi kepada N. Ni jarak P pergi kepada N 9 unit. Sebab pintasan X dia 9 kan. So dapat 9 unit lah. Jadi awak boleh tulis di sini. Awak boleh cari NM. So 2PN. Sorry. 2/3 PN. Kenapa 2/3? Sebab 3NM ni. 3NM ni adalah darab. So darab pindah jadi bahagi. Okey. 2/3 PN sama dengan NM. Dia macam ni pening sikit lah soalan sebab dia tak ikut struktur kan. Betul saya cakap soalan ni dia random. Okay. So NM awak adalah 2/3 PN. Okay, saya terbalikkan je. Saya terbalikkan. Okay, saya terbalik. Saya tukar NM sama dengan 2/3 PN. So NM adalah 2/3 PN tu darab dengan 9 unit kan. So gantilah. So potong. Potong. 2 kali 3 6. So 6 unit lah. So NM awak adalah 6 unit. Okey, NM awak adalah 6 unit. Panjang betul jawapan dia. Okey. So NM awak di sini. Sini NM dia 6 unit. Okey, sini NM yang ni jarak N ke M. Okey, N ke M ni 6 unit. So 6 unit campur 9 unit totalnya adalah 15 unit. Betul tak? So maksudnya pintasan X bagi garis ni, garis panjang ni, pintasan X dia adalah 15. Sini adalah 15, Y dia kosong. Betul tak? Jadi awak dah ada koordinat, baru ada satu koordinat. Okey, baru awak boleh cari persamaan garis lurus RM. Kejap Macam mana saya nak sambung ni? Okey, saya sambung sebelah ni. So koordinat yang awak dapat tadi saya tulis PM. Okey, PM sama dengan PN campur NM. Betul tak? So jarak dia adalah 9 unit campur dengan 6 unit. So dapat 15 unit lah jarak dia. Okey. Dan bila awak dah tahu koordinat bagi M, koordinat M adalah 15 kosong. So awak pun boleh masukkan nilai dalam tu. Okey. So awak ada X, awak ada Y, awak ada M awak, MR. Kecurunan bagi garis RM. Kecurunan bagi garis RM awak adalah negatif 2/3. Negatif 2/3. So masukkanlah dalam YMX tambah C. So kosong sama dengan uh, saya tulis Y sama dengan
Saya tulis Y warna biru sama dengan M warna biru, X warna biru tambah C. Panjang Okey. Lepas tu gantikanlah Y dia kosong, M dia adalah negatif 2/3, X dia adalah 15. Okey, tambah C. Okey, so ambil kalkulator, kiralah negatif 2/3 kali dengan 15. So dapat negatif 10. So sini kosong sama dengan negatif 10 tambah C. So negatif 10 ni jadikan ke kanan, sorry, ke kiri pindah. So C sama dengan 10 lah, ataupun 10 sama dengan C. Kan, sama je. Okay, 10 sama dengan C. Okay, negatif pindah jadi positif. Dan akhirnya awak dapat persamaan dia. Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 10. Okey, kan dah dapat. Okey. So sebenarnya soalan ni awak dah jawab soalan A dan B sebenarnya. Ini sebenarnya soalan bagi soalan A, jawapan untuk soalan A. Tapi soalan bagi jawapan untuk B pula dekat sini. Ini soalan B. Silap. Soalan B ni yang nisbah ni. Soalan B yang nisbah ni. Soalan A tu yang separuh ni. So dia macam tu lah, dia macam tak tersusun. Jadi awak salin je lah. Okay, saya harap awak nampak lah ni. Dah, cikgu dah. Dah. Okay. Tak apa, saya bagi yang mana belum untuk salin. Okey, baik. Jom kita sambung. Okey. Sorry ada sedikit masalah. Okey, baik. Saya cuma nak tengok jawapan ni. Rasanya memang itu je lah caranya. Saya harap awak faham lah flow dia. Baik, buat soalan. Saya harap awak faham dia punya flow soalan ni. Soalan ni sebenarnya dia tak tersusun lah. A dengan B tu dia sepatutnya soalan B dulu baru A kan. Macam tu lah ibarat dia. Jadi harapnya korang boleh nampak lah sebenarnya soalan ni dia bergantung kepada kemahiran berfikir. Jadi awak kena tengok cari jalan. Ah, Cari jalan sampai dapat. Okay, baik. Alright, so saya sambung sampai ke bawah ni. Kejap, saya pindahkan. Okay, baik. Ni pula. Okay, soalan ni kita baca. Soalan 5. Rajah 6 menunjukkan garis selari. Okey, garis selari. Garis selari adalah kecerunan yang sama, iaitu AB dengan CD. Okey, so AB dekat sini, CD dekat sini. Ada dua panah lah yang saya lukis. Okey, maksudnya kecerunan sama. Kecerunan MAB adalah sama dengan kecerunan MCD. Okey.
Alright. Kat sini bagus sikit lah sebab dia bagi awak koordinat. Okay, dia bagi awak koordinat B. Ah, Cumanya yang tak bagusnya dia tak bagi awak koordinat C dengan D lah. Okay, itu kekurangan dalam soalan ni. Tapi dia bagi lagi sedikit rezeki. Dekat sini dia bagi CD, kecerunan dia adalah 3/2. Okay. So CD ni, M dia adalah 3/2. Okay. Ni untuk garis ni Baik. Dan awak pun faham kecerunan AB adalah sama dengan kecerunan CD. Alright. Baik. Itu je yang diberi dalam soalan. Sekarang soalan yang pertama. Soalan pertama ni macam soalan yang paling simple lah. Okay. Nyatakan garis yang selari dengan garis lurus BC. Okey, BC ni awak kena cari. BC tu yang mana? BC tu yang tegak. Okey, ni B, ni C, tegak. So garis yang tegak ni siapa yang dia sama sama selari? Sama selari tu maksudnya yang mana sama tegak garis dia? Okey, awak tak nampak. Okey, awak tak nampak pun mana garis lagi yang tegak-tegak ni kan? Sebenarnya ada tau. Garis dia adalah dekat sini. Paksi Y. Sebab paksi Y ni pun garis juga awak kena faham. Paksi Y ni juga adalah garis. Cumanya garis dia tiada nama. Garis dia tiada nama, kita panggil dia sebagai paksi Y sahaja. So garis yang selari dengan garis lurus BC adalah paksi Y. Okey? Awak tak tahu nama kan? Awak sebut je paksi Y. Faham sebab dia tegak sama tegak kan? Dia sama tegak ke atas. Macam arah kiblat lah. Arah kiblat kita ikut satu arah sahaja. So arah dia ke atas. BC ni arah dia ke atas. Sama juga dengan paksi Y. Paksi Y ni arah dia ke atas. Boleh juga BC ni arah dia ke bawah. So sama juga paksi Y ni juga boleh arah ke bawah. Okay, so kita panggil dia garis selari. So BC selari dengan paksi Y. Okay, so jawapan bagi yang pertama adalah paksi Y. Paksi Y. Okay, satu markah. Okay, selari dengan BC kan? Alright. Soalan dia pula yang pertama ni dia macam tu je lah. Soalan dia teori je. Ya, awak kena faham Kalau saya lukis satu garis macam um, contohlah awak ada paksi X. Okay, awak ada paksi X dengan paksi Y. Okay, lepas tu saya lukis garis macam ni. Okay, saya lukis garis macam ni. Kita panggil garis ni garis RS. Contohnya RS kan? So garis so garis RS ni selari dengan garis paksi X. Betul tak? So bila dia selari dengan paksi X, so jawapan dia adalah RS selari dengan paksi X. Betul tak? Sebab kita tak tahu nama dia. Kita panggil dia paksi X. Itu contoh lah. Contoh soalan. Okay? Alright, so ni teori lah. Okay. Baik. Sekarang soalan yang kedua. Bentukkan persamaan garis lurus BC. BC ni garis dia tegak BC ni garis dia tegak So dia langgar kat mana? Dia langgar dekat Y ke dia langgar dekat X? Dia langgar dekat X kan? Dia langgar dekat paksi X. So X berapa X dia langgar? Berapa dia langgar X tu? Cuba tengok dia. Ini X. Ada koordinat tak? Ada koordinat B kan? Boleh pinjam tak? Boleh pinjam tak koordinat B ni? Sini ada X, sini ada Y. So mana jawapan dia? Boleh. So jawapan dia dekat sini. X dia kita boleh pinjam. So negatif 2. So kita boleh cakap persamaan dia adalah X sama dengan negatif 2. Dia tak ada Y tau. So awak jangan tulis Y. Jangan pandai-pandai tulis Y. So jawapan dia X sama dengan negatif 2. Okey. Baik. Itu dia macam simple lah. Soalan yang paling simple soalan ni. Cumanya, yelah korang dah biasa jawab soalan susah. Tiba-tiba dapat soalan simple. Jadi dia macam orang kata apa? Uh, Culture shock lah. Okay, culture shock. Okay, baik. So yang ni saya padam jap. Okay, yang ketiga. Soalan yang ketiga. Nyatakan pintasan Y bagi garis lurus CD. Okay, pintasan Y bagi garis lurus CD. Awak tak tahu pun dia punya koordinat. Okay, so kita tengok. So kita tengok.
Okey, garis lurus CD ni adalah di sini dengan keadaan kecerunan dia adalah M sama dengan uh, 3 per 2 ya tadi. Ke 2 per 3? 3 per 2 lah. Okey. Tapi awak kena faham, C ni awak dah dapat dia punya paksi X dia, pintasan X dia, iaitu negatif 2. Okey, sebab dia sama tau. Ni negatif 2 ni kan. Ni X, ni Y. Dia dia setegak macam ni, dia tegak macam ni. So C ni juga adalah X dia negatif 2. Tapi Y dia kat mana? Y dia di sini. Ni Y dia dekat lantai. So Y dia dekat lantai maksudnya kosong lah. Y dia mati sebab dia pintasan X. Betul tak? Dia langgar pada paksi X. Sini. Sini dia langgar pada paksi X. So Y dia mati. Tapi X dia kekal negatif 2. Macam itulah maksud dia. Okay. So koordinat dia awak dah ada dah sebenarnya. Okay. Ni pintasan X kita panggil. Dia langgar pada paksi X. Okay. Baik. Kecerunan dah ada. Koordinat dah ada. So cari persamaan. Okay. So cari persamaan pula. Cari C. Okay. Cari C. Sorry Cari C. Pintasan Y ni adalah C. Okay. C. Cari C. So nak cari C, awak kena nyatakan M dia adalah awak dapat 3 per 2. Koordinat dia awak dapat koordinat C iaitu negatif 2 dengan kosong. Jadi, apa awak nak kena buat adalah masukkan dalam Y MX tambah C. Okey. So awak dapat C lah nanti. Okey. So saja saya masukkan kosong sama dengan M dia adalah 3 per 2. X dia adalah negatif 2. Dan tambah C. Okey. So awak kira guna kalkulator. 3 per 2. Okey. Dalam kurungan. Dalam kurungan. Negatif 2. So awak dapat negatif 3. Okey. Sini negatif 3. Tambah C. Okey. Pindah negatif 3 ke kiri. Ambil ni. Tukar simbol. Jadi positif. So 3 sama dengan C. So C sama dengan 3 lah. Dah siap. Okey. Itu pintasan Y. Kena ingat. C adalah pintasan Y. Ini adalah pintasan Y. Okey. So awak dah siap. Dapat lagi 1 markah. Okey, dapat 1 markah untuk soalan ni. Saya terkeluar ke tadi? Hello? Saya ter saya terkeluar Oh, korang terkeluar. Okey. Sekejap. Tak apa. Soalan mana yang tersisi tadi? Kosong. Okey, saya ulang balik Saya ulang Okey, 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 okey. Sampai sini dah. Dapat koordinat ni. Ini faham? Ke terlepas juga? Okey, maksudnya kamu terlepas tu kan? Yalah, masalah lain kan? Okey, so kat sini soalan yang ketiga dia tanya pintasan Y. So bila nak cari pintasan Y, bagi garis lurus CD, awak tengok CD. Okey, CD ni tak ada koordinat, betul tak? Tapi di sini awak nampak BC ni tegak. So bila BC ni tegak, X dia adalah negatif 2. So sini C juga adalah X dia negatif 2. Sama nilai lah. Betul tak? Cumanya Y dia berubah. Y dia kat atas 5, kat bawah dekat lantai. So lantai ni pintasan X. Okay, pintasan X maksudnya Y dia berapa? Y dia mati. Okay, Y dia mati. So kosong lah. Sebab dia jatuh dekat bawah, jatuh dekat lantai. So matilah. Okay, so Y dia kosong. Okay, jadi awak dah jumpa koordinat. Koordinat dah ada, kecerunan CD dah ada. Jadi awak pergi dekat langkah yang ketiga. Okay, langkah yang ketiga adalah di sini awak baca cari pintasan Y. Okay, iaitu C. Okay, jadi awak perlukan satu koordinat dan juga satu kecerunan.
Maksudnya awak dah boleh jawab soalan tu lah. Soalan tu dekat sini awak ada kecerunan 3/2 dan juga koordinat C iaitu X, Y. So masukkan je lah nilai Y MX tambah C. Y MX tambah C. Masukkan sahaja. So Y dia kosong, M dia 3/2, X dia awak darabkan dengan -2 tambah C. Dan awak kira lah. So ambil kalkulator. Awak tekan kalkulator 3/2 darab dengan -2. Awak akan dapat -3. Sebab awak potong je kan. Dua ni awak potong. So dapat -3. Tambah C. Cari C. Pindahkan -3 jadi positif. So awak dapat +3. Okay. 3 sama dengan C. So dah siap. Okay. Boleh faham? Salin dulu eh. Baik. Saya sambung soalan yang keempat. Soalan ni IV. Persamaan garis lurus AB. Okey, dia nak persamaan garis lurus AB. So, sama je macam tadi. Ya Allah, soalan ni senang sangat. Okey, persamaan garis lurus AB ni, dia nak awak lihat dekat garis AB dan awak dah tahu kecerunan dia sama. Okey, AB di sini, koordinat dah ada, kecerunan pun sama. So, kecerunan dia 3/2 jugalah, betul tak? Soalan ni sangat senang. Okey, jadi awak cakap di sini soalan yang keempat, kecerunan AB adalah sama dengan kecerunan CD, iaitu 3/2. Awak dapat bonus. Entah, saya tak tahu dapat markah ke tak, tapi dapatlah kot. Okey, macam itulah. Lepas tu, dekat sini awak juga ada koordinat B. Koordinat B awak -2 dengan 5. Okey, so awak ada koordinat B awak. Koordinat B awak adalah -2 dengan 5. Jadi buat benda yang sama macam soalan 3 tadi. Okey, buat soalan yang sama macam soalan 3 tadi. Awak masukkan dalam YMX tambah C. Okey, dan awak masuk nilai dia 5. Y dia 5. Okey, M dia 3/2. X dia -2. Kemudian cari nilai C. Okey, awak potong, awak dapat 5 sama dengan -3 sebab ada negatif yang kat sini. Okey, tambah C. Kalau tak reti potong, kira je macam biasa. 3/2 kali dengan -2. Kalau tak reti potong lah. So dapat -3 kan. Lepas tu pindah jadi tambah kan. Ambil ni pindah jadi tambah. Okey, so 5 tambah 3 sama dengan C. So C awak sama dengan 8. Dan awak dapat jawapan dia Y sama dengan M MX tambah C. Eh, tambah C. Macam tu. So, awak dapat Y sama dengan 3/2 X. C dia positif 8. So, awak tambah 8 lah. Okey. Dah siap. Inilah persamaan AB. Nampak? Senang saja. Soalan ni sangat direct. Okey. Salin. Sini satu markah. Sini mungkin satu markah kot. Tak tahulah.
Cikgu dah siap. Dah siap Okey, baik. So, kita sambung. Okey. Soalan 6 dan 7. Lagi dua je soalan. Kejap je kan saya ajar kan. Macam tu lah. Sebab soalan ni saya tak nak ajar banyak-banyak sebab online. Takut terbakar kepala korang kan. Okey, baik. Alright, so soalan 6 Terengganu. Okey, baik. Rajah 2 menunjukkan titik P, titik Q dan titik S. Okey, so ada P, Q, S. S, P, Q lah ataupun ni lah dua garis kan. Naik dengan menegak. Okey, dia macam ni tau konsep dia. Okey, awak kena faham kalau awak nampak di sini uh, garis dia melanggar di sini kan, dia ada accident ni maksudnya pintas, okey, pintas, tapi pintas apa? Pintas paksi Y, so kita panggil pintasan Y. Okey, so di sini pintasan Y dia awak nak tahu sebenarnya awak dah dapat nilai dia dekat sini. Okey, sebab nilai dia sini X, sini Y, awak cari yang ada huruf Y. Okey, so Y dia kat sini 8. Jadi awak dah dapat dah persamaan PQ awak. PQ ni persamaan dia adalah Y sama dengan 8. Dia tak ada X pun sebab dia tegak. Okey, dia tegak. Y sama dengan 8. Saya saja je cakap macam tu. Soalan tak minta lagi kan? Tapi saya cakap cakap macam ni lah. Y sama dengan 8. Okey. Ataupun C dia, sebab pintasan Y dia C kan? So C dia sama dengan 8. Sama je. Sama. Okey, kita awak kena faham konsep dalam garis lurus. Okey. Jadi bila awak dah faham dekat ke sini, awak dah faham, awak boleh cakap koordinat P ni awak dah dapat. Sebab koordinat P ni bila dia pintaskan Y, X dia mati. So bila X dia mati, okey, bila X dia mati dia akan jadi kosong lah X dia, betul tak? So Y dia tetaplah 8. So dia jadi kosong lah 8. So koordinat P adalah kosong 8. Awak dah dapat dah. Okey? Faham dia tak ada markah tapi awak kena faham. P adalah kosong lah 8. Okey, baik. Sekarang ni awak kena cari nilai K. How nak cari? Macam mana nak cari K tu? K tu dekat mana? K tu dekat koordinat X. X tu maksudnya jarak daripada PQ, betul tak? Jarak PQ tu ni. Okey, ni. Ni jarak PQ. Warna merah ni. Okey. Awak kena cari jarak dia. Macam mana nak cari jarak dia? Biasa dia bagi dalam bentuk nisbah. Selalu macam tu. Okey, so dekat sini PQ. Awak boleh baca kat sini, garis lurus PQ selari dengan paksi X. So, PQ selari dengan paksi X. Okey. Kemudian, PQ sama dengan 2OS. Okey. PQ adalah sama dengan 2OS. PQ kat sini sama dengan 2OS. So, OS kat sinilah. O pergi dekat S. O adalah 00. S adalah 60 ataupun negatif 60. So, awak dah tahu dah jarak dia berapa kat sini. Cuba bagi tahu saya berapa unit kat sini jarak dia. Okey, bagus. Sebab awak tengok X sahaja kan, dia gerak kiri kanan kan. So, jarak dia 6 lah. Kosong kat sini, 6 kat sini. Awak kosong tolak negatif 6. Awak dapat 6. So, kat sini awak boleh tulis OS sama dengan 6. Okey, jawapan dia kat sini kan. Awak tulis. Saya tulis kat sini jawapan dia. Okey, OS sama dengan kosong tolak negatif 6. So, dapat 6 unit. Okey. So kat sini awak cakap PQ sama dengan 2OS. Okey, PQ sama dengan 2OS. 2OS. So awak masukkan OS tu 6 unit. So 2 kali 6. Okey, so awak dapat 12 unit. Betul tak? So jarak PQ adalah 12 unit. Okey, so 12 unit ke kanan. Jadi berapa nilai K? K awak berapa? K sama dengan berapa? Kita tengok bawah. Okey, sama dengan 12. 12 kan? Sebab dia gerak dari kosong kan? So kosong tambah 12 dapat 12 lah. So K sini sama dengan 12. So awak tulis K sama dengan 12. Okey? Macam tu je. Okey, baik. So awak dah faham. Okey, awak dah boleh maju sikit lah soalan B. Okey? Ni saya padam. Dah tak perlukan lagi dah.
Okey, awak dah tak perlukan benda ni. Sekarang ni, awak nak kena cari apa ni? Awak dah tahu koordinat P. Koordinat P ni adalah 08 sebab dia pintasan Y kan? Pintasan Y X dia kosong. So, Y dia 8. Okey. Koordinat S pula adalah -6 dengan kosong. Awak dah ada dua koordinat. Jadi, awak boleh cari persamaan garis lurus PS. So, PS kat mana? PS dekat sini lah. Yang menaik ni. So, awak gunakan formula kecerunan M sama dengan. Okey, sebelum tu, awak dapat dua koordinat. Awak ada S, iaitu S ni adalah -6, kosong. P-nya adalah 08. Okey, awak ada X1, X1, Y1, X2, Y2. Okey, bila ini adalah dua koordinat, ingat balik nota, ini adalah langkah pertama. L1 langkah satu. Cari dua koordinat. Okey. Langkah satu cari dua koordinat. Langkah kedua cari kecerunan. So kecerunan dia adalah awak dapatkan dua koordinat. So gunakan kecerunan punya formula lah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. So Y2 ambil yang ni, ambil yang kanan ni 8/0. Okey. 8/0. Per panjang kosong. 8/0 ditolakkan atas bawah. 0/-6. 0/-6. Okey. So, 8 tolak kosong dapat 8. Kosong tolak dengan tolak dapat jadi positif 6. Okey, 6. So, 8/6. Tolong kecikkan 8/6 dapat 4/3. Okey, so ini kecerunan dia. Kecerunan siapa? Kecerunan bagi SP. Okey, kecerunan bagi SP. So, M ini adalah kecerunan SP kan? So, awak tulis MSP. Ataupun MPS. Terbalik pun tak apa. Okay. So, ni langkah kedua lah cari kecerunan. Langkah ketiga, langkah ketiga adalah awak dah tahu kecerunan dia MSP iaitu 4/3 kan? Awak juga dah tahu koordinat. Koordinat ni awak ambil mana-mana je. Kalau saya suka ambil yang dah ada senang, kosong. Yang dah ada ni. Ha, ni P dia adalah kosong 8. So, pintasan Y dia, C dia adalah 8 lah. Sebab awak dah tahu kalau X dia kosong, maksudnya dia adalah pintasan Y. Pintasan Y lah. Kalau pintasan Y, X dia mati kan? X dia kosong kan? So, pintasan Y dia 8. C dia lah 8. So, awak dah terus boleh masuk langkah keempat. Okey, langkah keempat, Y sama dengan M, X tambah C. So, Y sama dengan 4/3 X. Jangan lupa X Biasa orang selalu tertinggal X ni. Lepas tu tambah 8. Okey. Macam itulah. So, di sini markah dia macam mana? Okey, markah dia adalah di sini satu. Okey, di sini satu. Di sini satu. Okey. Okey, salin dulu
Dah salin? Cikgu dah siap. Dah siap? Okey, baik. Nak teruskan ke nak lihat? Nak teruskan? Ah, ya, ya, ya. Nak teruskan? Okey, baik. Alright, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, di sini, kalau lihat soalan yang ketujuh, sepatutnya ini last lah, tapi nanti saya tambah lagi sikit lah. Okey, tak apa. Saya nak awak cuba buat dulu soalan tujuh. Okey, saya bagi awak masa 5 minit untuk buat dulu. Nanti kita bincang jawapan. Cuba dulu. Saya bagi clue dulu Saya bagi clue dulu. Clue-nya adalah garis lurus. OP dengan SQ adalah selari. Okey, ini selari. Tu je saya bagi clue. Maksudnya kecerunan OP sama dengan kecerunan SQ. Okey, dan O ni adalah asalan. Asalan maksudnya koordinat dia kosong, kosong. Jadi awak boleh gunakan formula M apa? Kecerunan dia adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 dengan keadaan awak jumpa O dia adalah kosong kosong dan P dia adalah 8 12. Okey. So awak masukkanlah. Ni X1 Y1 X2 Y2. Okey, cuba cari soalan yang pertama tu. Gunakan formula tu. Kemudian yang kedua, awak dapat kecerunan dia mestilah sama Kecerunan dia soalan yang dua ni awak guna yang ni. Ni soalan yang kedua ni awak guna yang warna merah ni. Okey. So awak pun buat lagi satu S sama dengan 70. Okey. Kemudian Q adalah 10K. Dan awak pun gunakan formula yang sama. Okey, formula yang sama macam ni tapi dalam sebutan K. Gunakan formula ni tapi dalam sebutan K. Sama je. Cuba buat dulu. Nanti kita bincang Okay. So kita bincang. Tengok soalan ni. Um, okay. First, cari kecerunan garis OP. So, garis OP ni awak dah ada dua koordinat. Awak terus masukkan sahaja nilai macam biasa. Okay. Ni awak terus masukkan M. MOP sama dengan Y2 per X2 ataupun ambil yang P ni awak buat 12 per 8. So 12 per 8. Sekejap 12 per 8 ditolakkan atas bawah. Okey, kosong per kosong. Okey, so kosong kosong
Okey, so awak dapat 12/8 lah. Okey, 12/8 kecilkan. Awak dapat uh, 12/8 kecilkan, awak dapat 3/2. Okey, siapa betul? Awak tanda Tanda dua markah. Okey, baik. Itu jawapan bagi yang pertama lah. Okey, yang kedua. Nilai K, okey, awak dah faham dah garis dia selari. Okey, maksudnya untuk SQ ni, okey, awak nampak ada K kan? Maksudnya awak kena cari kecerunan dia lah. Okey, SQ ni awak dah tahu jawapan dia adalah 3/2. Okey, ni jawapan dia sama dengan 3/2 kecerunan dia. Tapi awak juga boleh cari balik sebab dia nak nilai K. Okey, awak boleh cari balik yang ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Buat sama balik. Buat macam tadi. Awak buat K/10. Okey. Ditolakkan atas bawah 0/7. Ha. Tapi awak ada jawapan. Ada jawapan dia, maksudnya awak buat persamaan. Awak letak sama dengan kecerunan dia adalah 3/2. Maksudnya awak cari formula dia macam cari kecerunan, tapi persoalkan balik dia dapat 3/2. Okey. Buat macam biasalah. Ini jawapan kecerunan. Yang ini jawapan kecerunan daripada selari itu. So, K/0 dapat K. K/0 dapat K. Sama dengan, sorry, yang ini K/10/7 dapat 3. Okay. So, sama dengan 3/2. Okay. So, awak cari 3 ni, awak pindah jadi darab. Okay. Bahagi pindah jadi darab. So, K sama dengan 3/2 kali dengan 3. So, dapat 9/2. Okey, 9/2 dah itu je. Okey. Itu je jawapan dia. Dia sebenarnya kan, awak kalau nak tahu, kalau awak nampak je ada dua koordinat, awak terus je buat macam biasa, macam kecerunan biasa. Tak payah pening-pening sebab awak dah tahu jawapan dia adalah 3/2 kan. So awak buat macam biasa je. Macam ni lah. Okey. So jawapan ni mestilah sama dengan jawapan 3/2. So dia macam tu. Okey, salin dulu Dah siap salin? Dah. Okey, baik. Jadi ah, sampai saya sebenarnya memang plannya nak ajar sampai soalan 7 je. Jadi kan awak gunakan masa lebihan sampai 10.30 untuk ni lah. Sebenarnya kelas kita dah habis. Okay, sebab soalan ni sampai soalan 7 je, 4 soalan je. Jadi tak apa untuk awak, kalau awak nak habis awal pun tak apa cumanya ni latihan awak. Tolong buat soalan nombor 8. Okay. Tolong buat soalan nombor 8, soalan nombor 9, soalan nombor 10 dan 11. Okey, ada 4 lagi soalan ni awak buat sendiri. Bila-bila je awak boleh buat. Okey. Uh, dan minggu depan saya terus sharekan jawapan. Jadi awak tolong buat dulu, nanti awak semak jawapannya Boleh? Boleh Okey tu. Okey, baik. Jadi kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hai, main-main masih doa apa main-main?
Okey. Okey. Jumpa lagi minggu depan online. Okey, Assalamualaikum.